Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini dan pagi ini dapat kita bersua melalui secara dalam talian ataupun pada hari ini melalui rakaman suara, iaitulah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini merupakan tajuk kita ni tajuk yang kita sudah belajar. Cumanya pada hari ini Ustaz nak buat sedikit ulang kaji ataupun pengulangan baliklah. Mungkin tajuk ini ada di antara kita sudah lupa. Mungkin lupa sedikit ataupun lupa banyaklah. Jadi hari ini Ustaz cuba ulang balik tajuk yang kita sudah belajar sekian lama. Jadi insya-Allah Ustaz akan pergi secara sekali lalu sajalah, sebab tajuk ni tajuk yang kita sudah pelajari. Okey. Tajuknya ialah sempurnakan tajwidmu tahun 5. Kamu semua pelajar-pelajar semua boleh rujuk buku teks lah. Tengok pada tajuk sempurnakan tajwidmu. Kalau buka buku teks ada dekat situ. Jadi hari ni Ustaz buat secara kita panggil secara mind map ataupun peta minda untuk lebih senang kita tengoklah. Okey, insya-Allah Ustaz akan pergi satu persatu. Okey, yang pertama sekali Ustaz akan pergi kepada maksilah yang warna kuning di atas sekali ni. Okey, Ustaz cuba zoom dulu. Di atas sekali ni warna kuning ni. Ni merupakan maksilah. Okey, apa itu maksilah? Maksilah ialah ha dhamir berbaris depan ataupun bawah ditambah dengan huruf berbaris yang sebelumnya juga huruf yang berbaris. Yang macam mana tu? Okey, baik. Kita tengok contoh. Okey, tengok contoh dia. Contoh ada di sebelah sini, ada dalam gambar ni. Kalau kita tengok dekat sini, maksilah ni bentuk dia yang ada di dalam Al-Quran yang kita dah baca tu. Kalau adanya ha dhamir dipanggil tu, baris bawah, selepas dia mesti ada huruf ya kecil. Ya kecil ni macam ni. Ni yang Ustaz gariskan tu. Kalaulah ha dhamir tu berbaris di hadapan, selepas saja ha tu baris depan tu akan ada waw kecil selepasnya. Okey. Baik, kita tengok contoh pada sebelah sini. Kita tengok contoh di sebelah kanan dia ni. Contoh yang dia berikan ialah faja'alahu faja'alahu, yang warna biru ni, hu ni merupakan maksilah. Maksilah yang mana ha dhamir berbaris di hadapan. Kalau selepas dia kita tengok ada waw kecil. Bacaan dia macam mana? Bacaan dia sebanyak 2 harakat. 2 harakat. Okey, itu saja untuk maksilah. Senang Okey, baik. Untuk yang kedua, kita pergi kepada yang sebelah sini dulu mak badal. Yang warna oranye ni mak badal. Kita pergi sebelah sini dulu, mak badal. Okey, mak badal. Kita tengok maksud mak badal tu apa dia. 2 huruf hamzah berhampiran dalam satu kalimah. Okey, 2 hamzah, dia kata 2 huruf hamzah berhampiran dalam satu kalimah.
Hamzah kedua dia apa ni? Tak nampak. Hamzah kedua ditukar kepada huruf mad. Okey, kita tengok contoh yang ada dekat atas ni huruf mad. Okey, contoh sebenarnya pada perkataan asal tulisan ni yang garis yang warna merah semua ni, dia ada dua hamzah sebenarnya lah. Kita dapat dua hamzah. Contohnya i. Baris bawah tu dia ada dua hamzah. Jadi hamzah kedua tu dia tukar kepada huruf mad mengikut baris yang hamzah yang pertama. Contoh yang pertama dekat sini, hamzah yang pertama dia ialah baris di bawah. Bila baris di bawah, maka secara automatiknya hamzah yang kedua tu ditukar kepada huruf ya mat lah, huruf mat. Kan huruf mat ada 3, alif, waw, ya. Jadi hamzah yang kedua yang mati tu, yang sukun tu akan ditukar kepada huruf ya. Okey, baik. Kita tengok yang kedua pula. Yang kedua, kita tengok baris hamzah yang pertama itu berbaris di depan. Maka huruf waw ni asalnya hamzah juga, hamzah mati. Jadi hamzah yang kedua tu ditukar kepada huruf waw mengikut sebutan baris hamzah yang sebelumnya. Jadi tu macam tu. Okey, kita tengok yang ketiga, iaitulah hamzah yang pertama berbaris di atas. Jadi hamzah yang kedua tu mati, ditukar kepada huruf mat, iaitu huruf alif. Mengikut baris hamzah yang pertama, iaitu baris atas, jadi dia ditukar kepada huruf alif. Bacaan dia macam mana? Amanu. Okey, itu sahaja untuk mat badal. Maksud mat badal ni dia tukarlah. Cara bacaan dia dua harakat tadilah. Imana, utu, amanu, dua harakat. Okey, itu untuk mat badal. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitulah mat iwad. Apa itu mat iwad? Iaitulah memberhentikan bacaan pada akhir kalimah yang berbaris tanwin fathah. Apa tanwin fathah? Tanwin fathah ni dua baris di atas. Dua baris di atas. Okey, menggantikan bunyi tanwin dengan bunyi satu baris sahaja. Asalnya tanwin ni kan dua baris, jadi dia buang satu baris, jadikan satu bunyi, satu baris sahaja. Bacaan dia dua harakat. Kita tengok contoh dia macam mana. Okey, kalau kita tengok kat sini dia bagi contoh mat iwad. Fal mudabbirati amra. Okey, pada perkataan amra ni, pada asalnya ra ni berbaris dua di atas, iaitu tanwin dua di atas lah. Kalau kita baca secara Iqra' biasa, kita akan baca amron kan, amron patutnya. Tapi bila kita baca Al-Quran, pada penghujung ayat contohnya kita nak berhentikan kat sini, amra. Fal mudabbirati amra, kita buang satu baris, huruf baris tanwin tadi, jadikan satu baris sahaja. Maka bacanya fal mudabbirati amra. Itu bacaan untuk mat iwad, dan bacaannya dua harakat jugalah, dua harakat juga. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitulah yang warna purple ini, mat tabi'i kita panggil. Apa itu mat tabi'i? Mat tabi'i ialah hanya huruf pembuka surah berada di awal surah. Okey, contoh ini paling senang. Mat ni paling senang. Kita nak cam je, dia berada pada permulaan surah. Contohnya dekat sini, Taha, Tasim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Ra, Kaf Ya Ain Sad,
Yasin, Hamim, Kaf, Ha Ya Ain Shad. Itu antara contoh-contoh yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun dia berada di awal surah lah. Contohnya surah Toha tu sendiri dia panggil mat tabi'i. Itu saja untuk mat tabi'i. Senang saja. Okay, kita pergi yang terakhir iaitu mat tamkin. Apa itu mat tamkin? Mat pada huruf ya yang bertasydid tambah berbaris kasrah, panjang 2 harakat. Bacaan dia lah tu panjang 2 harakat. Kita tengok contoh dekat sini yang dia bagi ialah fil ummiyina. Dekat mana? Dekat sini. Yang terdapat huruf ya kecil tu, tu dipanggil tanda mat tamkin. Kalau kita baca Al-Quran selalu, kita akan selalu boleh tengok mat tamkin ni. Yang ada pada sesetengah perkataan. Okay, jadi bacaan dia macam mana? 2 harakat macam Ustaz baca tadi. Macam mana? Fil ummiyina. Macam itulah. Maksudnya dia terdapat 2 huruf mat kat situ, iaitulah huruf ya yang bertasydid. Jadi dia jadikan huruf ya yang kedua tu huruf ya yang mati ataupun sukun. Okey, selesai untuk kita punya tajuk pada hari ini. Sekadar sekali lalu saja sebab tajuk ni kita sudah belajar. Jadi Ustaz anggap kamu semua sudah faham tajuk ni. Jadi bila kamu baca Al-Quran, kamu kena ikutlah cara bacaan yang kita belajar ni. Tajwid ni merupakan perkara penting lah. Bila kita nak baca Al-Quran, kita kena amalkan bacaan tersebut semasa kita baca Al-Quran. Jadi untuk hari ini itu saja, pengulangan saja ataupun ulang kaji balik saja pengajian kita yang dah lama. Jadi setakat itu saja. Cumanya Ustaz akan tinggalkan kamu semua dengan sedikit tugasan yang perlu kamu buat lah, yang berkaitan dengan sempurnakan tajwidmu ni. Okey. Soalannya senang saja, jangan risau. Kamu jawab dengan berhati-hatilah, dengan teliti, dan juga dengan apa yang kamu belajar kamu jawab macam tu. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Jadi Ustaz akhiri kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.